Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Diucapkan kepada anda semua penonton-penonton Hello Doktor. Pastinya kita dah lama sangat tak bertemu kan. Saya sendirilah secara peribadinya dah bertemu dengan anda dalam siaran Hello Doktor. Dan kita harapkan yang terbaik, pastinya hari yang cukup bahagia sekali untuk kita semua kerana dah boleh luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi manfaatkan hari bersama, sambil-sambil tu saksikan kami dalam Hello Doktor kerana pastinya hari Ahad adalah hari untuk kita menuntut ilmu berkaitan dengan kesihatan ataupun kekeluargaan. Hari ini fokus kita tentang penjagaan tulang. Sebelum tu kita nak kongsikan juga kepada anda semua yang mungkin belum lagi follow kami di Instagram maupun di Facebook kami, cepat-cepatlah follow. Okey, keluarkan telefon bibir anda, sama-sama follow kami seperti mana yang dah tertera sekarang ni, Hello Doktor TV3 di Facebook kami, ataupun boleh simpan nombor telefon ni dulu 0377261603. Sebab apa? Sebab kita ada panel istimewa yang hadir ke studio kita untuk berkongsi dengan anda ataupun mungkin untuk menjawab persoalan-persoalan yang bermain di fikiran anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey, bercakap tentang topik kita pada hari ini, topik kita cukup menarik kerana kadang-kadang kalau kita dah fokuskan tentang simptom ataupun gejala disebabkan wabak yang melanda, kita terlupa ada masalah kesihatan lain yang perlu diberi penekanan. Contohnya seperti masalah tulang. Kadang-kadang kita rasa macam masalah tulang, aku cukup je kalsium ataupun saya cukup sahaja kalsium kan. Tapi mungkin kita terlupa sebenarnya apa yang kita perlu adalah mungkin tidak sama dengan sepatutnya yang kita ada. Jadi kita akan bercerita tentang penjagaan tulang dan kenapa ianya berkait rapat sangat dengan wanita. Segala persoalan itu kita akan berkongsi dengan panel kita, akan menjawab satu persatu. Tapi sebelum itu, untuk anda tahu lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, saksikan dahulu bingkisan yang telah pun disediakan. Pada pendapat saya, kalsium sangat penting khususnya untuk kaum wanita bermula dari remaja sehinggalah ke usia dewasa dan warga emas. Kalsium sememangnya penting sebab dia akan memastikan tulang kita, pertumbuhan rambut kita, dan kalsium juga akan memastikan kita dapat membuat aktiviti yang aktif dengan mudah. Bagi saya, kalsium bukan sahaja dapat membantu memberi kekuatan kepada tulang dan gigi, tapi kalsium juga dapat memberi sokongan terhadap fungsi-fungsi lain di dalam badan seperti menguatkan sistem saraf. Kalsium ni, dia adalah salah satu komponen yang paling penting untuk membantu kita menguatkan tulang kita. Kalsium juga dapat bantu organ lain untuk berfungsi dengan elok. Contoh organ tu macam jantung, otot dengan sistem saraf kita. So, pada pendapat saya, pengambilan harian kalsium adalah sangat-sangat penting untuk memastikan badan kita berfungsi dengan lebih elok. Ya, berikut merupakan pendapat-pendapat orang awam yang sempat kita kompilasikan. Apakah kepentingan kalsium bagi mereka? Ramai dalam kalangan kita, terutama sekali wanita yang dah tahu ataupun mungkin yang belum cakna tentang sebenarnya penting. Amat-amat penting kalau kita tahu sama ada cukup ataupun tidak kalsium dalam badan kita berkaitan dengan penjagaan kesihatan tulang kita. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Bersama dengan kita dalam Hello Doktor, Dr. Muhammad Haris Anwar Ali Khan, selaku pakar bedah ortopedik dan traumatologi Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, terima kasih banyak-banyak, Doktor, meluangkan masa bersama dengan kami. Hari Ahad pula tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Doktor, kita mulakan mungkin dengan kesihatan tulang. Apa yang perlu kita tahu dan kecaknaan kita sebagai rakyat Malaysia terutama sekali tentang kesihatan tulang? Mungkin boleh dimulakan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih, Anim. Ya, sama-sama. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Hello Doktor kerana memberi jemputan ini. Ya. Jadi apabila kita menceritakan tentang kesihatan tulang, perkara pertama yang harus kita tahu apa itu tulang. Jadi tulang ini adalah satu benda tisu hidup di mana dia mempunyai potensi yang unik di mana dia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah tulang. Okey. Jadi apabila kita cakap mengenai kesihatan tulang, kita harus melihat apa di dalam tulang tersebut. Jadi tulang mengandungi beberapa elemen yang penting. Antaranya adalah kalsium, yang mana ia adalah sangat penting terutamanya kepada kaum wanita. Jadi struktur tulang pula. Struktur tulang ini terdiri daripada dua jenis. Satu adalah tulang kortikal dan satu adalah tulang di dalam ataupun trabecular bone. Jadi dua-dua tulang ini adalah amat penting dan untuk dijaga sepanjang hayat kita bermula daripada bayi sehingga kita berusia. Okey, tadi doktor ada katakan yang terutama sekali wanita. Mengapa doktor tekankan kesihatan tulang ini perlu diambil cakna ataupun diambil tahu lebih-lebih lagi wanita, doktor? Jadi apabila kita lihat pada statistik
masalah kesihatan tulang ini, terutamanya apabila kita melihat pada penyakit yang dinamakan osteoporosis. Okey. Jadi kebanyakannya pesakit yang memasuki hospital disebabkan oleh gejala osteoporosis, contohnya seperti kepatahan tulang. Hampir 60% daripada mereka adalah kaum wanita. Jadi kenapa kita begitu tekankan kepada kaum wanita ialah pertama sekali kesan daripada patah yang diakibatkan oleh kekurangan kalsium dan osteoporosis ini akan menyebabkan risiko kematian yang sangat tinggi, di mana hampir 20% daripada mereka yang mengalami kepatahan di tulang pinggul akan mengalami kematian dalam masa setahun. Okey, itu dia perkongsian. Ini juga carta yang cukup penting untuk anda. Mungkin anda boleh saksikan ataupun teliti betul-betul carta yang dikongsikan sebentar tadi. Mungkin keperluan kalsium. Mengapa kita perlu betul-betul fokuskan tentang pengambilan kalsium harian kita, doktor? Jadi apabila kita melihat pada kesihatan tulang, salah satu faktor dia adalah kalsium. Jadi apa berlaku apabila usia kita makin meningkat ialah di mana proses pembentukan dan penghuraian tulang ini berbeza berbanding dengan awal kita muda dan apabila kita tua. Jadi apabila kita hendak terangkan mengenai osteoporosis, selalunya apa yang saya akan terangkan kepada pesakit saya ialah konsep di mana tin. Di mana sebuah tin apabila kita isikan penuh dengan pasir pada usia muda dan ada satu tiub yang memasukkan pasir ke dalamnya dan satu lagi mengeluarkan pasir. Okey. Kita boleh ibaratkan pasir ini seperti kalsium ataupun sel-sel yang lain. Apabila kita cuba kemekkannya, mungkin sukar. Tetapi apabila kita makin berusia, tin ini mendapat kalsium yang kurang, contohnya, dan kalsium yang keluar itu sama, banyak. Jadi bila tin itu makin kosong, agak mudah untuk kita kemekkan. Ya. Jadi ini adalah perumpamaan untuk kita memahami apa itu osteoporosis terutamanya. Jadi gambar yang tadi kita lihat itu, kita dapat lihat beberapa jenis keratakan tulang yang berlaku di sendi pinggul. Ini dia paparan yang boleh anda saksikan. Doktor, mungkin boleh huraikan sedikit kalau kita melihat kepada dari mata kasar, kita yang tidak mengetahui, tak pernah tahu, mungkin agak sukar untuk kita huraikan apa yang terjadi sebenarnya. Doktor mungkin boleh kongsikan gambar yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, apabila kita melihat gambar ni, gambar di sebelah kiri saya adalah gambar di mana pesakit mengalami gejala osteoporosis ataupun kekurangan kalsium, contohnya. Di bahagian kanan pula adalah di mana pesakit boleh juga mengalami kepatahan tetapi daripada akibat mungkin kemalangan, impak yang lebih tinggi. Di mana kalau kita lihat tin tersebut, satu tin adalah lebih kurang dot-dot-dot dia. Satu lagi penuh. Jadi apabila kita cuba kemekkan tin yang kiri dan kanan, yang kiri lebih mudah untuk kemek berbanding dengan yang kanan. Itu juga yang dapat kita gambarkan dengan keadaan tulang kita. Ya, Kalau betul. kurangnya kalsium, apa-apa yang berlaku mungkin risiko untuk patah, risiko untuk rosak lebih tinggi berbanding dengan kalsium yang tinggi untuk sesuatu tulang tersebut. Ya, betul. Okey, itu perkongsian dengan gambar raja sekali. Kita harapkan agar sama-sama dapat memahami dan dimanfaatkan bersama. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dahulu, ada rakan kita secara maya kongsikan soalan. Jom sama-sama kita baca. Mizi Farzana, adik perempuan saya tingkatan 1. Masalahnya dia tak suka minum susu. Kali terakhir dia minum susu masa umur 5 tahun. Jadi apa kesan bila dia meningkat dewasa nanti? Okey, sabar dahulu. Kita tunggu seketika nanti lepas kembali dengan sedikit sebentar rehat ini untuk kita jawab soalan tu. Boleh doktor ya? Boleh. Baiklah kepada penonton-penonton Hello Doktor, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini dengan perkongsian yang lebih lagi dalam Hello Doktor. Kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor dan pastinya anda mungkin tidak ketinggalan dengan topik kita yang akan kita bincangkan iaitu wanita dan tulang. Apakah kaitan ataupun wanita dan kalsium? Kalsium dan juga tulang kita dah huraikan tadi. Apakah kaitan antara kedua-dua ini? Seperti mana yang Dr. Haris bersama dengan kita di studio berkongsi apakah dari segi pengenalan ataupun awal tentang topik kita. Tapi sebelum tu kita nak sambung dengan soalan dari media sosial. Rakan kita secara maya ada kongsikan. Jom sama-sama kita baca sekali lagi. Mizi Farzana katanya, adik perempuan saya tingkatan 1, masalahnya dia tak suka minum susu. Jadi kali terakhir dia minum susu masa umur dia 5 tahun. Apakah kesan bila dia meningkat dewasa nanti? Okey, terima kasih kepada Mizi Farzana berkongsi dengan kita. Doktor, mungkin doktor ada penjelasannya untuk soalan rakan kita di social media sebentar tadi. Silakan. Ya, saya rasa soalan yang bagus. Tapi pada saya, kita tidak pernah terlewat untuk memulakan sesuatu.
Jadi walaupun dia di tingkatan 1 sekarang, dia boleh mulakan mengambil suplemen kalsium dan vitamin D untuk mempertingkatkan kesihatan tulang. Untuk menjawab soalannya, adakah masalah akan muncul di kemudian hari? Mungkin berlaku kerana apabila kita melihat wanita, terutamanya selepas menopause ataupun wanita yang mengalami menopause awal, mereka adalah lebih berisiko untuk mendapat penyakit yang melibatkan tulang, terutamanya osteoporosis. Jadi disarankan kepada mereka untuk mengambil suplemen dan mengambil diet yang tinggi dengan kalsium. Jadi maknanya kalau kita gambarkan mengambil suplemen tambahan kalsium adalah sama kandungannya dengan minum susu ataupun mengambil sayur, kita boleh menggantikan dengan kalsium tambahan seperti suplemen. Ya, betul. Kalau kita lihat, semua ini bergantung pada berapa dosis yang kita nak ambil. Jadi CPG Malaysia telah menyatakan kalsium kita ambil dalam lebih kurang 1,000 mg dan juga vitamin D dalam 800 international unit. Itu adalah untuk golongan dewasa. Untuk golongan dewasa, ya betul. Kalau tak silap saya, setiap golongan ataupun setiap umur ni mempunyai peringkat-peringkat dari segi kandungan kalsium yang perlu diambil seharian. Ya, betul. Jadi setiap peringkat itu kenapa berbeza, doktor? Jadi kita lihat kepada keperluan kalsium, terutama sekali apabila kita makin dewasa dan juga pada peringkat usia kita makin berusia. Jadi apabila kita bayi dan kita meningkat remaja, keperluan kalsium kita adalah tinggi untuk pembentukan tulang dan pembesaran tulang. Jadi apabila kita berusia, apa yang kita perlu faham adalah apabila wanita setelah menopause, dia akan kehilangan satu kunci khazanah. Kenapa saya kata khazanah? Kalsium ini terletak di dalam tulang. Hampir 99% kalsium di dalam badan terletak di dalam tulang. Jadi khazanah kalsium ni terletak di dalam tulang. Jadi salah satu kunci untuk membuka khazanah ni adalah estrogen. Di mana apabila kita menopause, kunci khazanah ni akan hilang. Jadi apa akan berlaku apabila wanita telah mula menopause ataupun wanita mengalami menopause awal, pintu ni akan terbuka. Jadi tulang ini akan kehilangan kalsium dan juga tulang ini akan kehilangan kebolehan untuk memperbaiki diri dia sendiri. Ini dia antara yang golongan berisiko mengalami masalah kekurangan kalsium seperti mana yang dikabarkan tadi oleh doktor. Wanita yang sudah putus haid, wanita yang ketiadaan haid ataupun wanita yang alah ataupun golongan yang alah kepada laktosa di dalam susu. Ini merupakan golongan-golongan yang berisiko. Ya, betul. Doktor, alang-alang tu mungkin kita boleh sentuh sedikit tentang kepentingan kalsium, doktor? Apabila kita cakap mengenai kepentingan kalsium, pertama sekali ia adalah penting untuk pembentukan tulang yang sihat. Jadi kalau kita lihat di dalam badan kita, tadi saya telah terangkan, 99% dia terkunci di dalam tulang. Jadi baki ni di dalam badan kita. Jadi kalsium ni selain daripada tulang, dia juga memainkan beberapa faktor penting, terutamanya untuk pergerakan denyutan jantung, untuk pergerakan muscle dan sebagainya. Jadi apabila paras kalsium menjadi sangat rendah ataupun sangat tinggi, ia juga boleh menyebabkan membahayakan nyawa kita. Sebab sebelum ni kalau kita tahu kalsium yang kurang je mungkin jadi masalah kesihatan, tetapi sebenarnya kalsium terlebih pun ada masalah kesihatan yang boleh berlaku juga. Itu dia perkongsian yang cukup menarik sekali. Info yang saya dapat daripada Dr. Haris hari ini, kita harapkan anda juga mendapat manfaat yang sama. Tapi sebelum tu doktor, kita ada soalan daripada seorang selebriti kita. Ini khas untuk Dr. Haris. Jom sama-sama kita saksikan. Hello doktor, saya Nisa K. Saya nak tahu bagaimana kalsium boleh berkurangan dalam badan dan macam mana kalau kita nak tahu sebenarnya badan kita yang kekurangan kalsium. Baik, terima kasih Nisa K. Itu dia bagaimana kita nak tahu badan kita kurang kalsium dan macam mana ianya boleh berkurangan, doktor. Silakan. Apabila kita nak menjawab bagaimana kalsium itu berkurang, jadi di khazanah tadi itu ada beberapa kunci. Jadi salah satu kunci adalah estrogen. Apabila kita sudah menopause, kunci estrogen ni hilang, pintu terbuka. Ataupun kunci-kunci lain, contohnya hormon parathyroid ataupun penyerapan semula kalsium. Jadi penyerapan semula kalsium ni berlaku di usus dan juga di bawah pinggang. Jadi sekiranya kita menghadapi masalah ini juga, mungkin kita akan mengalami osteoporosis. Jadi bagaimana kita hendak tahu kita mengalami masalah tulang? Salah satu adalah kita menjalankan ujian.
Pertama sekali, osteoporosis ni adalah satu penyakit yang selalu kita sebut sebagai silent disease, di mana penyakit yang senyap. Dia Tak ada sangat gejala, pemalu. tak ada Dia simptom. tiada gejala. Dia sangat pemalu. Okey. Jadi dia hanya akan muncul bila dia ada kepatahan. Okey. Kebanyakan masa dia akan datang dengan kepatahan. Itu yang membimbangkan Ya, sebenarnya. betul. Okey. Jadi bagaimana kita tahu? Kebanyakan masa selepas kita mengalami kepatahan. Ataupun mungkin apabila kita melihat orang yang telah berusia, dia akan mungkin makin lama makin bongkok. Ataupun dia mengalami sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi. Ini antaranya simptom-simptom yang melibatkan kekurangan kalsium. Adakah kepatahan tulang itu adalah gejala yang paling teruk dialami oleh mereka yang mempunyai masalah kesihatan ataupun ada lagi? Sekiranya kita bercakap mengenai kalsium dan osteoporosis, kepatahan tulang pinggul kita boleh mengatakan sesuatu yang berat kerana apabila kita lihat daripada statistik, 20% pesakit yang mengalami kepatahan ini dalam masa setahun akan meninggal. Ini mengikut kajian. Dan hanya 20% daripada mereka ini kembali ke keadaan sebelum jatuh. Walaupun dia bukannya sesuatu yang berlaku secara mendadak, tetapi dalam masa 1 tahun, kita akan dapat lihat banyak perbezaan dalam mereka ini selepas mengalami kepatahan. Okey, sebab kita selalu sentuh tentang osteoporosis, adakah itu sahaja masalah kesihatan yang boleh berlaku akibat kesihatan tulang kita? Atau mungkin ada yang lain lagi, Doktor? Okey, sekiranya kita melihat kepada penyakit tulang yang melibatkan wanita, selalunya kita akan bercakap mengenai osteoporosis. Sekiranya kita bercakap apakah masalah lain yang mungkin timbul akibat kekurangan kalsium atau terlebih kalsium, ya, dia ada banyak lagi penyakit sistemik yang boleh dikaitkan dengan hipokalsemia dan juga hyperkalsemia. Okey, itu dia perkongsian daripada Dr. Haris sendiri. Lalu kita juga nak sentuh tentang kalsium dalam makanan dan juga jenis-jenis suplemen tambahan yang mungkin sesuai mengikut pada peringkat umur, dewasa dan kanak-kanak. Silakan. Okey. Sekiranya kita melihat kepada suplemen kalsium, di pasaran kita ada beberapa kalsium yang kita biasa lihat. Yang penting adalah kita tengok kepada berapa elemental kalsium. Maksudnya berapa peratusan yang disedut ke dalam badan. Mungkin dalam tu ditulis 1000 miligram contohnya. Tapi yang diserap adalah hanya 40%. Jadi antara kalsium yang kita terdapat adalah kalsium karbonat, kalsium laktat, kalsium sitrat dan sebagainya. Jadi yang penting adalah melihat berapa peratusan yang diserap masuk dalam badan. Adakah ianya hanyalah diambil sendiri ataupun sesuai untuk diambil dengan vitamin lain? Okey. Apabila kita lihat kalsium ini, selalunya saya ibaratkan kepada pesakit, kalsium ini ibarat satu pelamin di mana sekiranya hanya seorang berdiri di sana, pelamin itu cantik. Tapi apabila pasangan berdiri di sana, pelamin itu menjadi indah. Jadi kalsium ini mesti datang bersama dengan vitamin D. Itu dia satu huraian yang cukup sebab terlalu banyak mitos yang kita tahu boleh dengan tak boleh diambil bersama-sama dengan vitamin lain. Dr. Haris dah kongsikan boleh berambil dengan yang terbaiknya vitamin D. Yeah. Okey, kita nak kongsikan juga soalan dari rakan kita di Facebook. Jom sama-sama kita bacakan. Nur Azimah Abdul Aziz katanya, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya berumur 57 tahun. Masalah sekarang saya masih sakit kaki bahagian kiri dari pinggul hingga lutut. Saya ada ambil suplemen glukosamin dan krodotin tapi tak ada ambil kalsium. Adakah sebab tak ambil kalsium penyebab sakit ini? Terima kasih Puan Nur Azimah. Doktor mungkin jelas dengan soalannya. Okay. Silakan doktor. Okey, soalan yang baik. Pertama sekali ialah bagi pesakit ini kita harus pastikan di mana lokasi sakitnya. Jadi bagi pesakit ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia datang daripada pinggul dan lutut ataupun mungkin juga daripada tulang belakang. Jadi apabila dia cakap dia mengambil suplemen untuk glukosamin, ini adalah rawatan lebih kepada artritis tulang. Okey. Jadi apabila kita cakap mengenai osteoporosis ataupun kepadatan tulang, di situ kita mengambil kalsium dan juga vitamin D. Adakah kerana dia tidak mengambil kalsium, penyakitnya itu tidak pergi? Saya rasa dia mungkin perlukan jalankan lebih penyiasatan apakah punca sebenarnya masalah tersebut. Faham. Konsultasi doktor ataupun mungkin ujian-ujian yang boleh mengesahkan kan sama ada ianya betul disebabkan kepadatan tulang ataupun sebaliknya. Ya, betul. Okey, itu dia penjelasan daripada Dr. Haris. Kita harapkan Puan Nur Azimah tadi mengetahui jawapan dan juga mungkin jawapan ini berguna untuk pemeriksaan akan datang. Kita berkongsi tentang wanita dan juga kalsium. Kita harapkan anda
juga boleh berkongsi apa sahaja soalan yang bermain di fikiran sekarang ini di Facebook kami. Tuliskan sahaja di ruangan komen soalan anda, komen anda akan kita raikan bersama dengan Dr. Haris kita di studio. Hello Doktor. Selain daripada itu, jangan lupa untuk simpan nombor ini 0377261603 untuk kalau ada masa nanti kita bukakan, jawabkan persoalan anda ataupun mungkin raikan pandangan-pandangan anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini, wanita dan kalsium. Okey, itu sahaja setakat ini. Kita bukan sahaja berkongsi banyak lagi tetapi kita nak rehat seketika. Selepas ini kita akan berkongsi bersama dengan Dr. Haris dan juga dua lagi tetamu istimewa kami khas untuk anda dalam Hello Doktor. Tahukah anda hampir 1 daripada 4 rakyat Malaysia berisiko mengalami osteoporosis? Sepenuh Hari Osteoporosis Sedunia pada 20 Oktober 2021, dalam segmen kali ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi dengan kita tentang kepentingan penjagaan tulang kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bersama dengan Liu Yan Lee, penolong pengurus pemakanan di Fonterra Brands Malaysia, syarikat yang menghasilkan jenama susu tepung dewasa nombor 1 di Malaysia iaitu Anlin. Apa khabar Yan Lee? Khabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Dan selain daripada Yan Lee, kita ada juga tetamu yang lain akan berkongsi pendapat. Profesor Madya Dr. Nur Faisal Yassin, pakar perunding kanan surgery ortopedik, Pusat Perubatan Universiti Malaya dan UM Specialist Center. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya Doktor, okay, terima kasih kedua-duanya bersama dengan kami. Hari ini saya pasti banyak yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Soalan saya yang pertama terus sahaja kepada Yan Lee. Sejauh mana sebenarnya rakyat Malaysia ni sedar tentang kesihatan tulang mereka? Silakan. Okey, so berdasarkan tinjauan yang kita lakukan baru-baru ini, kita mendapati bahawa terdapat 95% daripada responden berasa bimbang terhadap kesihatan tulang dan bagaimana ia mungkin mempengaruhi pergerakan mereka apabila usia semakin meningkat. So kita dapati bahawa ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka rasa bimbang terhadap kesihatan tulang. Antara faktornya termasuklah 3 faktor utama. So faktor pertama adalah kurang bersenam. Faktor kedua adalah kurang pendedahan terhadap sinaran cahaya matahari. Duduk kat rumah, duduk kat ofis. Dan faktor yang ketiga adalah dari segi pemakanan di mana mereka tidak ataupun kurang mengambil produk tenusu. Walaupun sebahagian orang ramai ni dia rasa bimbang terhadap kesihatan tulang, tapi buat masa sekarang apakah yang mereka tumpukan ataupun nak fokus adalah melindungi diri daripada COVID-19. Ya. Tapi kesihatan tulang memang tidak boleh diabaikan sebab tulang memang bagi kita sokongan yang kuat untuk setiap pergerakan kita. Ya. Betul, kadang-kadang kita terlupa yang ada masalah-masalah kesihatan lain seperti penjagaan tulang dan sebagainya amat penting. Mungkin doktor nak kongsi juga bersama dengan kami. Kenapa doktor? Apa yang terjadi kalau kita ni abaikan penjagaan tulang kita dengan begitu terperinci sekali? Silakan. Ya, terima kasih Hanif. Jadi kalau kita mengabaikan kesihatan tulang ni, dia tulang seperti Dr. Haris pernah sebut dulu ialah berkenaan tulang kita menjadi lembut, jadi kurang padat. Jadi bila kurang padat ni kita panggil sebagai osteoporosis. Jadi bila tulang dikurang padat dia mudah rapuh dan mudah patah. Jadi kebanyakan osteoporosis ni adalah penyakit yang kita tak dapat detect dengan lebih awal. Jadi dia biasanya pesakit akan masuk dengan kepatahan tulang, tulang pinggul, tulang belakang dan juga pergelangan tangan . Jadi risiko dia ada banyak sebenarnya, tapi senang kita nak ingat ada dua benda. Satu yang berkaitan dengan gaya hidup kita sendiri, iaitu contohnya macam pemakanan yang sihat. Jadi pemakanan yang sihat perlu mengambil makanan yang kaya dengan kalsium dan juga vitamin D. Contohnya produk-produk yang berkaitan dengan tenusu dan juga sayur-sayur hijau. Yang kedua, gaya hidup yang aktif, maksudnya kita kena bersenam. Kalau dapat dalam 10 hingga 15 minit 2 hingga 3 kali seminggu tu pun dah agak bagus. Terutama masa COVID ni kita memang tak boleh nak bersenam di luar, tapi kita boleh bersenam di dalam rumah. Dan faktor lain ialah kita kena sentiasa aktif dan bergeraklah maksudnya. Selain pada itu, kadang ada juga faktor yang kita tidak boleh kawal. Contohnya kita faktor usia yang meningkat, sejarah keluarga, dan kadang-kadang yang mana kita
tidak boleh elak kepatahan tulang lah. Bila kita terjatuh dan kita patah tulang itu, kita tak boleh nak buat apa-apa lah lepas tu. Okey, itu dia perkongsian. Pastinya ini antara faktor-faktor yang kita perlu ambil kira juga. Adakah ianya mungkin berlaku ataupun terjadi pada kita, gaya hidup kita kembali kepada yang asas. Mungkin doktor, selepas kita tahu tentang penyakit ini wujud, boleh berlaku pada golongan-golongan yang berisiko, adakah cara untuk mencegahnya daripada berlaku, doktor? Ya, memang osteoporosis ini satu yang kita boleh cegah. Jadi maksudnya kita tidak, satu benda yang kita boleh buat daripada peringkat awal ialah terutama sekali pemakanan yang sihat dan seimbang lah. Jadi itu yang paling penting. Jadi selain daripada itu, kalau kita tidak dapat membuat pemakanan yang sihat dan seimbang, kita boleh mengambil produk-produk yang mempunyai suplemen yang mempunyai kalsium dan terutamanya vitamin D. Jadi dia kena ambil sekali sebab dia dua-dua ini membantu untuk kita punya penyerapan kalsium itu sendiri ke dalam badannya. Dan gaya hidup yang aktif, bersenam, exercise, dan terlupa juga ialah salah satu lagi ialah merokok. Merokok juga boleh menyebabkan kita kekurangan kepadatan tulang itu sendiri. Jadi bagi saya, mereka yang dalam peringkat umur 60 tahun ke atas perlu mendapatkan pemeriksaan kesihatan untuk tulang ni. Jadi kita boleh di hospital kita boleh buat satu pemeriksaan yang khas untuk melihat kepadatan tulang itu sendiri. Bercakap tentang kesihatan tulang kita, macam tadi peringkat-peringkat umur maupun kategori itu mempunyai berlainan penyerapan kalsium dan keperluan kalsiumnya. Mungkin saranan daripada Yan Lee sendiri untuk orang dewasa, bagaimana mereka nak menjaga kesihatan tulang mereka? Silakan. Okey, terima kasih. Seperti yang Dr. cakap tadi, saya amat bersetuju dengan dari segi pemakanan, kena makan diet yang seimbang dan juga kena selalu gaya hidup yang aktif, bersenam seperti yang Dr. cakap tadi. So saya juga galakkan orang ramai supaya mengambil susu sebagai sebahagian dalam diet seimbang setiap hari sebab susu mengandungi pelbagai jenis nutrien, antaranya termasuklah kalsium yang penting untuk pembinaan dan mengekalkan tulang yang kuat, dan juga mengandungi protein yang penting untuk membina dan membaiki tisu-tisu badan kita. Di Enlin Malaysia, kita ada produk seperti Enlin Gold 5X dan juga Enlin Actifit 3X. Kedua-dua produk ini mengandungi nutrien-nutrien penting seperti kalsium, seperti protein juga, dan juga mengandungi vitamin D yang seperti disebut oleh doktor tadi. Selain itu, ia juga mengandungi kolagen. Kita galakkan untuk mengambil 2 gelas setiap hari untuk membantu memenuhi keperluan kalsium 100% yang diperlukan oleh orang dewasa. Okey, itu dia begitu pentingnya perkongsian hari ini. Sebab apa? Kalau kita tak tahu bagaimana keperluan kalsium kita, inilah perkongsian yang cukup manfaat untuk kita semua. Harap-harapnya segala ataupun semua individu dapat memastikan tulang kita sihat. Dan tulang yang kuat adalah salah satu asas untuk menyokong pergerakan. Ketahuilah usia pergerakan anda dengan menilai posture, kekuatan, fleksibiliti dan keseimbangan dengan kuis Enlin Move Check dalam talian seperti mana yang tertera sekarang ini. Boleh scan sahaja dan join dia punya kuis untuk pengetahuan kita semua. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu istimewa kita berkongsi hari ini, iaitu Liu Yan Lee, penolong pengurus pemakanan di Fonterra Brands Malaysia, syarikat yang menghasilkan jenama susu tepung dewasa nombor 1 di Malaysia, iaitu Enlin. Dan juga di sebelah saya, terima kasih juga Dr. Profesor Madya Dr. Nur Faisal Yassin, pakar perunding kanan surgery ortopedik, Pusat Perubatan Universiti Melaya dan UM Specialist Center. Harapnya perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua bagi penjagaan kesihatan tulang kita. Baiklah, kita nak kongsikan pula kepada anda semua. Ini satu laporan khas yang disediakan oleh wartawan Faris. Tapi sebelum tu, kita nak anda saksikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan video kesedaran World Osteoporosis Day. Sama-sama kita saksikan. Jaga kesihatan tulang kita dan sama-sama kita kekal aktif untuk kesihatan akan datang, insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan berkongsi dengan anda. Ini berkaitan dengan laporan khas yang disediakan oleh wartawan kami, iaitu Faris, berkaitan dengan pemakanan yang disyorkan hanya untuk penjagaan tulang kita. Jadi apa tunggu lagi? Sama-sama kita saksikan laporan ini. Hai,
Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini saya, Syazah Nutritionist, ingin kongsikan tentang diet yang sihat dan seimbang untuk kesihatan tulang kita. Antara nutrien yang penting dalam kesihatan tulang adalah seperti kalsium. Pengambilan kalsium yang tidak mencukupi dalam kalangan orang dewasa akan mempercepatkan proses kehilangan jisim tulang, dan hal ini akan menyumbang kepada berlakunya masalah seperti osteoporosis. Mengikut recommended nutrient intake Malaysia, ia menyarankan agar lelaki dan wanita dewasa mengambil lebih kurang dalam 1000 hingga 1200 mg kalsium setiap hari. Dan susu, hasil tenusu seperti keju dan yogurt adalah antara makanan yang kaya dengan kalsium. Makanan-makanan lain seperti ikan sardin, sayur-sayuran hijau, kekacang dan bijirin turut menyumbang zat kalsium di dalam diet kita, tetapi jumlahnya agak sedikitlah berbanding dengan hasil produk tenusu. Jadi, satu hidangan produk tenusu dalam diet yang seimbang akan memastikan kita mencapai RNI untuk kalsium. Seterusnya, vitamin D juga penting untuk kesihatan tulang kita. Tanpa vitamin D yang mencukupi, penyerapan kalsium menjadi tidak berkesan walaupun pengambilan kalsium kita sudah pun mencukupi. Badan kita sebenarnya berupaya untuk menghasilkan vitamin D dengan mendedahkan kulit kita kepada cahaya matahari. Tetapi dengan penggunaan produk pelindung matahari akan mengurangkan penghasilan vitamin D dalam badan kita. Oleh itu, kita perlu juga mengambil sumber vitamin D daripada makanan macam ikan yang berlemak, macam kembung, salmon, tuna dan juga sardin, dan juga makanan yang diperkaya oleh dengan vitamin D. Mengikut RNI Malaysia, kita perlukan lebih kurang dalam 5 hingga 10 mikrogram vitamin D setiap hari. Begitu juga dengan vitamin C. Vitamin C juga memiliki kegunaan penting dalam pembentukan kolagen yang ada pada tulang manusia. Kita perlu cukupkan keperluan vitamin C lebih kurang dalam 100 mg setiap hari melalui pengambilan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang terakhir sekali, magnesium. Pengambilan magnesium yang optimum mempunyai kaitan dengan kepadatan tulang yang lebih besar, pembentukan kristal tulang lebih baik dan mengurangkan risiko osteoporosis khususnya kepada wanita yang sudah pun menopause. Jadi kesimpulannya, perbagaikan semua makanan kita, amalkan pemakanan yang seimbang, lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak dan juga remaja, kerana pada waktu ini adalah badan kita paling efektif untuk menyimpan kalsium dan pembinaan tulang yang kuat untuk kesihatan tulang yang baik. Pemakanan yang disyorkan untuk menjaga tulang kita ataupun meningkatkan pengambilan kalsium dalam badan. Pastinya ini yang disyorkan untuk kita semua. Kita berbalik kepada gaya hidup kita. Makanan yang kita ambil, adakah kita kekal aktif, adakah kita bersenam, dan segalanya itu sebenarnya patutnya dari awal kita boleh lakukan bagi penjagaan kesihatan secara keseluruhan. Tetapi terutama sekali bagi wanita, iaitu kesihatan tulang kita. Kita kembali bersama dengan Dr. Haris di studio. Kini kalau tadi kita dah kongsikan banyak juga, mungkin kali ini pula kita nak sentuh tentang rawatan dan juga kawalan. Kita bermula dengan tadi salah satu untuk penjagaannya adalah pemeriksaan perlu dilakukan. Nak tahu, nak diagnose dulu sama ada apakah situasi tulang itu. Mungkin rawatan-rawatan lain jika senarionya kita mengambil mungkin dah patah ataupun dah berada pada stage yang agak serius. Apakah rawatan yang boleh dilakukan, doktor? Okey, pertama sekali apabila kita ceritakan mengenai rawatan untuk pesakit tulang, rawatan ini bermula daripada pencegahan. Okey. Jadi, langkah-langkah untuk mencegah osteoporosis adalah sangat penting. Seperti yang dikongsikan oleh Dr. Syazah dan Profesor Faizal tadi, pemakanan yang sihat adalah langkah pertama sekali untuk mencegah osteoporosis. Jadi, apabila kita bincangkan mengenai rawatan, jadi terdapat beberapa jenis ubat yang kita boleh ambil ataupun suplemen yang boleh kita ambil untuk meningkatkan jisim dan juga mutu tulang kita sendiri. Jadi antaranya bermula adalah suplemen kalsium seperti yang kita telah bincangkan tadi. Dan selain daripada itu, kita juga mendapat beberapa jenis ubat lain. Contohnya biphosphonate. Ini dalam bentuk oral. Selain daripada itu, kita juga mempunyai ubat-ubatan dalam bentuk intravenous dan juga subcutaneous injection. Dan antara ubat ini ada yang diberikan setiap hari, ada juga diberikan dalam masa 6 bulan sekali.
dan berapakah jangka masa untuk mengambil ubat-ubat ini. Jadi apa yang kita perlu tahu, semua ini bergantung kepada risiko kita mendapat kepatahan dan juga daripada keputusan DEXA scan itu sendiri. Jadi ada pesakit, kita akan melakukan pemeriksaan DEXA scan mungkin dalam masa 3 atau 5 tahun satu kali. Ini untuk menentukan sama ada adakah kita harus teruskan memberikan rawatan ataupun kita boleh hentikan rawatan untuk pesakit tersebut. Bergantung kepada keadaan pesakit tersebut. Ya. Okey, kita nak raikan soalan dari rakan kita di Facebook. Sama-sama kita lihat. Ini dia dari Abi Zaliza. Okey, jika berjalan atau bergerak pantas, lutut berbunyi keletak-keletup. Itu bunyi dia ya. Itu sebahagian daripada masalah kekurangan kalsium juga ke? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Doktor, bila berjalan bunyi keletak-keletup, kadang-kadang saya sendiri alaminya. Adakah ini juga berpunca daripada kekurangan kalsium dan cara atasinya? Silakan. Okey, saya rasa ini antara soalan yang selalu kita dengar, bunyi keletak-keletup ini. Jadi pertama sekali kita kena tahu apakah masalah ini. Jadi apabila kita melihat kepada osteoporosis, dia adalah kualiti tulang itu sendiri. Jadi apabila kita mempunyai bunyi di dalam lutut contohnya, ini kemungkinan disebabkan oleh artritis lutut. Jadi dua perkara yang berbeza. Okay. Jadi selain itu, mungkin benda asing di dalam lutut boleh menyebabkan pergerakan bunyi ini. Okey, itu dia. Kalau tadi kita kongsikan juga rawatan-rawatan yang boleh diambilkan, macam contohnya lah mereka yang dah berlakunya hampir ataupun senarionya tulang patah dan sebagainya. Adakah pergerakan seperti exercise dibenarkan untuk dilakukan oleh golongan ini, pesakit ini? Okey. Ini adalah soalan yang saya rasa harus ditekankan kepada penonton juga apabila kita mengalami kepatahan, terutamanya apabila kita mengalami kepatahan di bahagian pinggul. Jadi, golongan yang mengalami kepatahan ini selalunya berusia lebih daripada 65 tahun ataupun lebih 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Jadi, semestinya pembedahan adalah satu yang berisiko tinggi. Tetapi, dia mungkin dan boleh dijalankan. Kita mempunyai pesakit yang berusia dalam 90 tahun di mana kita menjalankan pembedahan dan pada masa yang sama kita berjaya untuk jalankan pesakit tersebut sejurus selepas pembedahan di dalam Dewan Bedah. Okay. Jadi ini adalah sesuatu yang boleh dijalankan sekiranya kita mempunyai pasukan yang bagus, terutama sekali pasukan perubatan geriatrik dan juga anestesia yang bagus. Pesakit boleh jalan. Sejurus selepas pembedahan dilakukan. Sejurus selepas pembedahannya, betul. Okey, itu dia. Ini satu perkongsian yang menarik sebab kalau mungkin doktor tak kongsikan di sini, harapan bagi mereka yang mempunyai keadaan yang sama juga menganggap tidak ada lagi cara ataupun rawatan yang boleh dilakukan. Okey, sekian sahaja tapi belum lagi habis kerana selepas ini kita akan bersama dengan Dr. Haris sekali lagi bagi menyimpulkan apakah perbincangan kita sepanjang siaran Hello Doktor berkaitan dengan wanita dan kalsium. Jadi kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Untuk mendapatkan kalsium ni pada pendapat saya, kita perlulah mengambil nutrisi-nutrisi daripada pemakanan. Contohnya mengambil makanan yang tinggi kalsium seperti hasil-hasil tenusuk dan juga minum susu itu sendiri. Sama ada kita ambil secara terus daripada makanan tersebut ataupun kita boleh mengambilnya dalam bentuk suplemen ataupun makanan tambahan yang sangat banyak berada di pasaran pada hari ini. Antara pemakanan yang saya ambil untuk pastikan kalsium di dalam badan semestinya yogurt dan susu. Dan selain itu saya juga ambil sayur-sayuran yang tinggi khasiat vitamin D. Pada pendapat saya, cara yang paling senang untuk kita pastikan pengambilan kalsium dalam badan kita cukup adalah dengan konsum makanan-makanan yang kaya dengan kalsium. Contohnya yang paling dekat, produk tenusuk macam susu, yogurt, cheese and so on. Tapi sekiranya ada lactose intolerant, tak boleh makan produk tenusuk, ada je choices lain macam sardines, spinach and also soybeans. So basically kena jaga pemakanan kita and make sure diet kita tu makan makanan yang kaya dengan kalsium.
Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor, masih lagi berkongsi tentang kepentingan kalsium terhadap kita, terutama sekali golongan wanita. Kita kembali bersama dengan Dr. Muhammad Haris Anwar Alihan yang dari awal tadi sebenarnya dah berkongsi macam-macam dengan kita. Kali ini kita nak sentuh sedikit, Doktor. Kenapa kita perlu sedar dan apakah tahap yang paling serius yang boleh menyedarkan kita sebagai rakyat Malaysia betul-betul penting tentang penjagaan tulang ini? Okay, apabila kita cakap apakah tahap paling serius, saya akan kata apabila seseorang itu mengalami patah dan masuk ke hospital. Pada ketika itu mungkin baru dia sedar, oh saya mengalami osteoporosis. Jadi kenapa ini sangat penting? Kerana ini akan mengubah cara hidup seseorang pesakit selepas dia mengalami kepatahan tersebut. Itu dia. Dan secara tak langsung kalau kita ubah gaya hidup, banyak lagi penyakit-penyakit lain yang dapat kita hindarkan daripada berlaku, ya, Doktor. Ya. Kita nak raikan sekali lagi, ramai hari ini berkongsi dengan kita soalan mereka di Facebook. Jom kita tinjau di Facebook kami. Fardila Khairul Anwar. Doktor, saya berumur 31 tahun. Baru sahaja bersalin secara emergency cesarean pada usia kandungan 29 minggu. Dan sedihnya, rahim dan tiub fallopian telah dibuang. Adakah saya akan mengalami kereputan tulang dan penuaan dengan cepat? Dan cara saya nak atasi masalah osteoporosis dan penuaan yang pantas. Okey, terima kasih Puan Fardila. Sorry to hear that juga kan. Satu keadaan yang saya sendiri tidak dapat gambarkan bagaimana kesakitan yang dialami, tapi mungkin doktor ada penjelasan bagi membantu kemusykilan Puan Fardila. Okay, apabila kita cakap apabila dia menjalankan pembedahan rahim ataupun hysterectomy, jadi salah satu punca mendapat osteoporosis awal adalah menopause pramatang, seperti yang dialami oleh Puan. Jadi bagaimana kita hendak elakkan? Salah satu rawatan osteoporosis adalah mengambil hormon terapi. Jadi ini akan dimulakan selalunya oleh doktor bahagian pakar sakit puan. Jadi saya yakin dan pasti selepas pembedahan hysterectomy ini, pesakit tersebut akan menerima rawatan susulan dan pemulaan rawatan daripada doktor pakar sakit puan. Sampailah keadaan itu kembali. Ini untuk memastikan tahap jisim tulangnya itu kekal sihat. Okey, tetapi pastinya ia akan memberi impak kepada secara keseluruhan gaya hidup kita, pergerakan dan juga mungkin bangun duduk kita dan sebagainya. Saya rasa dari segi itu mungkin kurang sedikit. Kehidupan dia selepas dia melalui proses pembedahan itu mungkin akan kembali seperti biasa. Tapi dari segi tulang, saya yakin sekiranya dia mengamalkan pemakanan yang sihat, kekuatan tulang itu akan seperti biasa. Okey. Sebab kita nak sentuh juga tentang posture keadaan seseorang itu, sama ada mungkin angkat barang dan sebagainya, kerana macam mana sekalipun kita harus bekerja, sama ada bekerja di pejabat ataupun di rumah, kita memerlukan pergerakan diri, duduk dan sebagainya. Adakah ia melibatkan juga tentang kepentingan kita jaga postur badan kita dengan kesihatan tulang kita? Okey, apabila kita bercakap mengenai postur ini sangat penting untuk satu, pergerakan sendi kita, nombor dua, untuk kekuatan otot kita dan juga kesihatan otot-otot kita. Jadi apabila kita menjaga dan mementingkan postur kita, pada masa yang sama kita menjaga semua ini. Kita menjaga otot kita menjaga sendi kita. Jadi kita akan menjaga tulang kita juga pada masa yang sama. Jadi ini adalah faktor yang penting juga dalam penjagaan tulang kita. Okey, itu dia. Kita nak raikan satu lagi soalan dari rakan kita di Facebook. Boleh, Doktor ya? Boleh. Sama-sama kita bacakan. Okey, ini dia dari Nazlia Nazri. Saya ibu yang menyusukan 3 orang anak. Lutut saya kerap berasa kebas serta ngilu dan sangat sakit apabila ditekan. Doktor mengesahkan saya mengalami osteoporosis melalui pemeriksaan X-ray. Tetapi saya baru berumur 36 tahun. Mengapakah keadaan ini boleh berlaku, Doktor? Okey, umur 36 tahun dan keadaan ini boleh berlaku ataupun osteoporosis itu. Okey, pertama sekali kita harus pastikan adakah betul doktor itu sebut osteoporosis ataupun osteoartritis kepadanya. Okey, nombor dua, sekiranya dia berusia 36 tahun. Kalau kita melihat kepada carta jisim tulang, selepas umur 30 tahun ataupun 40 tahun, jisim tulang wanita akan turun secara mendadak sehingga usia yang lebih tua. Jadi, boleh jadi dia mengalami osteoporosis, tapi pertama sekali kita harus pastikan diagnosis itu adalah betul. Okey, berkaitan dengan menyusukan anak, adakah mereka yang mempunyai osteoporosis terganggu masalah menyusukan anak? Sebab kita fahamkan pemberian kalsium kepada anak pula dan diri ibu sendiri itu mengalami gangguan dari segi masalah kesihatan tulang. Jadi bagaimana penjelasannya, Doktor? Ini soalan yang baik juga dan ini tercantik di dalam CPG guideline juga, di mana Malaysian Osteoporosis Society telah mengatakan
Selalunya wanita tidak perlu mengambil kalsium sekiranya diet yang diambil itu mencukupi untuk proses masuk dan keluar adalah sama. Tetapi di dalam rakyat Malaysia, hampir 14% saja mengambil suplemen yang secukupnya. Jadi, setelah berbincang dengan Dr. Sakit Puan, mungkin setengah pesakit memerlukan suplemen tambahan ketika hamil ataupun menyusu. Okey. Ini sering kali kita dengarkan wanita hamil juga ada masalah gangguan kalsium dan juga wanita yang menyusukan anak. Okey, kita nak raikan satu lagi soalan kita dari rakan kita di Facebook. Jom sama-sama kita baca. Zarina Muhammad Nur. Sejak dari muda ibu saya minum susu setiap hari, tetapi bila dah berumur 74 tahun, badan ibu saya mula bongkok. Adakah kalsium tidak diserap dalam tulang? Bagaimana penjelasannya, doktor? Soalan yang baik. Semua langkah-langkah yang kita ambil ini adalah langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangkan risiko. Tidak bermaksud dia tidak akan berlaku. Tapi apabila wanita dan apabila sudah menopause, risiko untuk mendapat kepatahan itu adalah lebih tinggi. Jadi, walaupun kita mengambil suplemen tersebut, bilangan dos yang kita ambil adakah mencukupi? Itu benda pertama sekali harus kita lihat. Sekiranya dos yang diambil tidak mencukupi, saya yakin kemungkinan kepatahan itu tetap boleh berlaku. Dan apa yang kita ambil itu tak semestinya semuanya diserap masuk? Ya, betul. Okey, itu dia berkaitan dengan keadaan ataupun soalan-soalan yang diberikan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Secara konklusinya, nak diberikan kepada penonton-penonton kita kesedaran penjagaan tulang, nasihat daripada doktor, mungkin untuk golongan wanita dan juga golongan-golongan yang berisiko untuk mengalami masalah ini. Silakan, doktor. Pertama sekali saya ingin kongsikan ialah sumber maklumat yang kita hendak dapatkan adalah sesuatu yang betul dan jitu. Jadi di mana kita boleh mendapat sumber ini ialah kita boleh melihat kepada portal KKM. Jadi Tan Sri DG dan Menteri Kesihatan telah sediakan portal kesihatan yang sangat baik. Kita boleh mendapat maklumat yang tepat berdasarkan kepada kajian. Nombor dua, apakah yang boleh kita lakukan untuk kurangkan adalah pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Itu adalah saya rasa faktor paling penting dalam merawat sesuatu penyakit di mana mencegah lebih baik dari merawat. Itu saya rasakan tips yang paling penting dalam apa-apa rawatan. Ya, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Ini adalah satu info yang sangat penting sekali. Macam tadi doktor katakan, cari sumber yang sahih, yang jitu, yang tepat. Hanya di KKM banyak dikongsikan berkaitan dengan masalah kesihatan tulang. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Haris Anwar Alihan, pakar bedah ortopedik dan traumatologi Hospital Kuala Lumpur, berkongsi dengan kita banyak sangat hari ini berkaitan dengan wanita dan kalsium. Dan kepada anda semua kita harapkan agar perkongsian hari ini dapat dimanfaatkan bersama. Dan jangan lupa untuk saksikan kami, teruskan menyokong kami setiap hari Ahad jam 5.30 petang. Banyak lagi topik-topik berkaitan dengan kesihatan yang kita akan kongsikan khas untuk anda semua penonton-penonton Hello Doktor. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Terima kasih kepada mereka yang dah sertai kami pada hari ini sepanjang siaran, tak henti-henti berikan komen, bertanyakan soalan. Anda cukup sporting sekali. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita jumpa pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, hanya di TV3. Sekian saja dari saya, Anim Izzati. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.